Okay, the resistance of an RLC circuit is double. Okay, dia doublekan resistance. Sekarang resistance jadi 2R lah, jadi double. Does the resonance frequency increase, decrease or stay the same? Explain. So dia kata bila kita bila kita doublekan resistance, what happen to your frequency, your resonance frequency? Okay, does the maximum current in the circuit increase, decrease or stay the same? Lepas tu dia tanya pasal maximum current pula. Okay, maximum current increase, decrease or stay the same. Okay, untuk soalan ni, Farhana Afika, cik try. Kalau tak tahu, tak apa, just try je. Farhana Afika. Yes, Miss. Okay. So bila Miss increasekan resistance, what happens to your resonance frequency? Ulang balik, Miss. Okay, kalau Miss increasekan, kalau Miss double, okay, if I double the resistance, what happens to your resonance frequency? Adakah frekuensi awak akan bertambah, berkurang ataupun tak berubah? Bertambah kot. Okay, apa formula untuk resonance frequency? Apakah formula untuk resonance frequency? Farhana, apa formula untuk resonance frequency? Yang F equal to 1/2 pi. FR equals to 1/2 pi. 2 pi square LC. Yes, very good. 1/2 pi square root LC. Alright, okay. So sekarang kalau Miss increasekan resistance, okay, kalau Miss increasekan resistance, what happen to your resonance frequency? Ada tak resistance adakah resistor tu akan affect ataupun tak affect? Tak. Tak, sebab dia tak ada R kan dekat sini. So does not affect. So bila does not affect, does your resonance frequency change? Tak. Tak. So kita kata resonance frequency does not change. So untuk explanation dia, mana tadi? Okay, the value of the resistance does not affect the resonance frequency. Okay, tak kisahlah kita increase ke kita decrease kan, dia does not affect. So 1 mark. Okay, lepas tu kita teruskan lagi. Okay, dia kata what happen to the current? Okay, kalau Miss doublekan resistor itu, what happen to your current? Resistance, kalau Miss ubah resistor, current awak berubah ke tak berubah? Berubah kot. Ya? Okay, tak apa, Miss tunjuk. It's okay, Miss tunjuk. Don't worry. Okay, so kita kata the maximum current in the circuit is inversely proportional to resistance. So kita kena ingat bila kita ubah resistance, current kita pun akan berubah juga. Okay, kita tahu kan resistance tu adalah halangan kepada current. So kalau kita ubah resistance, your current pun akan berkurang lah, lagi banyak halangan dia. Okay, so kalau resistance awak jadi 2 kali ganda, current awak akan berkurang sebanyak 2 kali ganda. Okay, so kita kata the maximum current will reduce by a factor of 2. Okay, so sebab kena ingat resistance adalah halangan kepada current. So kalau awak increasekan resistance, so current awak akan berkurang lah. Okay, boleh tak Farhana? Boleh ni. Okay, boleh Alright, okay, so 1 mark for yang atas, yang for resonance frequency, 1 markah untuk dekat bawah ni. So total 2 markah. It's okay, Miss tahu korang struggle untuk explain ni. But kena belajar juga. Okay, sebab memang akan ada juga soalan untuk explain. Okay, so that is untuk 8A. Okay, so kita buat 8B pula. Okay, in an RLC circuit, so ni adalah circuit RLC.
Okay, a 2.5 microfarad capacitor is connected. So ni adalah 2.5 microfarad capacitor ni. Capacitor is connected to a 10.5 Henry inductor. So this is your inductor and a 50 ohm resistor. So this is your resistor. Calculate the resonance frequency of the circuit. Okay, dia nak kita calculate resonance frequency. Ni nak Haziq, cuba Miss. okay, memang Miss nak panggil awak pun. Oh, Okay, yeah. macam mana nak calculate resonance frequency? Guna 1/2 pi square LC. Okay, very good. So FR equals to 1/2 pi square root LC. Okay, 1/2 pi. L berapa? L tu 10.5. Okay. Kapasitor awak? 2.5 microfarad. So 2.5 times 10 to the power of -6. So resonance frequency dapat berapa? Dapat 31.06 Hz. Okay, very good. 31.06. So this is your resonance frequency. Okay, lepas tu dia kata if the inductance and the capacitance of the circuit is triple, what happens to the resonance frequency? Maksudnya equation kita akan jadi FR equals to salah kejap. Maksudnya dia akan jadi FR equals to 1/2 pi. Okay, so dia akan jadi 2 pi. L dengan C awak tu triple. So dia ada 3L, 3C. So 3 darab 3 kita dapat 9 kan. So 1/2 pi square root 9 LC. So square root 9 dapat berapa? 3. So tapi kita dapat 1/3 lah. So dia sebenarnya adalah 1/3 1 bahagi 2 pi square root LC. So yang ni adalah FC yang sebenar-benar. So sekarang dia berkurang sebanyak 1/3. Ni kan equation yang asal. Ni dengan ni equation yang asal. So equation yang asal tapi dia berkurang sebanyak 1/3. So kita katalah dia punya tu dia akan berkurang sebanyak 1/3. So kalau dia berkurang sebanyak 1/3, so dia akan jadi FR equals to, FR yang baru equals to 1/3. Ni mesti letak FR new lah. Equals to 1/3 F yang sebelum ni. So 1/3 FR yang sebelum ni berapa? 31.06. Ya, 31.06. So dapat berapa? FR new. 10.35. 10.35 Hz. Okay, boleh tak Zik? Boleh, tapi kalau saya buat manual pun boleh je Miss. Kalau buat manual, maksudnya awak darab yang ni awak darab, awak ambil nilai ni awak darab 3, awak ambil nilai ni awak darab 3. Boleh kan? Lagi Miss pun rasa lagi senang macam tu. Awak buat macam tu lah, better. Okay, very good. Thank you Haziq. Okay, so 1 mark for your substitution, 1 mark for your final answer. Okay, and what happens to the new resonance? So up to you lah buat macam mana pun. 1 markah untuk equation, 1 markah untuk final answer. Kalau awak buat macam Haziq ya awak ambil lepas tu awak darab dengan 3, sama juga. Okay, so total 4 markah. Tambah dengan explanation yang kat atas tadi 2 markah. So total 6 markah. Okay, so can you write dekat chat box berapa markah yang awak dapat? Alright, okay. Tak apa, Miss rasa mesti korang akan ada hilang markah dekat yang explanation ni. Tak apa, korang just learn from your mistake, okay? Waktu exam korang kan subjektif. Korang tulis je apa yang korang faham. Nanti waktu kita orang baca-baca tu, kita orang macam, okay, fahamlah apa yang awak cuba sampaikan. So maybe dapatlah juga markah. Tak kisahlah English tak perfect ke apa ke, tak apa. Janji apa yang awak nak sampaikan tu tersampai. Okay, so that is for soalan nombor 8. Okay, Miss teruskan kepada soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. A series RCL circuit contains 104 ohm resistor. So this is your resistor, this is your capacitor, and this is your inductor. Okay. The generator has a frequency. So ni frequency of the generator. RMS voltage dia dah bagi VRMS. Determine the RMS current. Okay, dia nak kita determine the RMS current. Okay, for this one, can I have Fahana?
Yes, Miss. Macam mana nak buat soalan ni? Okay, sekarang dia adalah sirkuit apa? RCL. Okay, very good. So dia adalah RCL circuit. So kalau kita nak cari IRMS, usually kita akan guna VRMS equals to IRMS. Boleh tak Miss tulis Z? Very good. Okay, VRMS Z. Okay, sekarang kita tahu tak Z berapa? Ada tak dia bagi nilai Z? Tak ada. Tak ada, tapi boleh tak kita cari? Boleh. Okay, so kita cari dulu Z. Okay, R dah tahu. Okay, kita cari XC. Macam mana kita nak cari XC? 1/2 pi FC. FC, alright, okay, very good. So 1/2 pi, frequency adalah 512, capacitor adalah 1.5 times 10 to the power of -6. So XC dapat berapa? Dapat tak 207.23 ohm. Okay, dah dapat XC. Okay. Alright, okay. Next kita cari XC. So next untuk L kita cari XL pula. So apa formula untuk cari XL? 2 pi FL. Okay, very good. 2 pi FL. So 2 pi, frequency again 502. L adalah 35.7 times 10 to the power of -3. So XL dapat berapa? 114.8485. 85 ohm. Alright, okay. Very good. So sekarang kita ada XC, kita ada XL, kita ada R. Boleh tak kita cari Z? Boleh. Okay, tapi sebelum tu, sekarang dia adalah case yang mana? Adakah XC lebih besar daripada XL ataupun XL lebih besar daripada XC? XC lebih besar daripada XL. Very good. So we know XC is bigger than XL. So kalau Miss nak cari Z, kita akan guna Z equals to square root R squared. Lepas tu kita akan tambah dengan, kita ambil nilai yang lebih besar, which is XC squared tolak, very good, bukan square tolak XL squared. Alright, okay, very good. Lepas tu kita masukkan nilai. Okay, so korang masukkan Z dapat berapa? Dapat tak 174.47 ohm? Sepatutnya dapat lah. Okay, now kita dah ada Z. Boleh tak kita cari IRMS? Boleh. Okay, so we know VRMS equals to IRMS Z. So dia dah bagi VRMS kan 35. So kita masukkan je 35 equals to IRMS kita nak cari. Z is 174.47. So IRMS akan dapat 0.20 ampere. Okay, boleh tak Farhana? Faham tak? Faham. Alright, okay, dah dapat IRMS. Okay, ni untuk soalan nombor 1. Okay, untuk cari power, okay, power delivered by the generator. Formula apa yang kita boleh guna? Apa formula untuk power? Power equal to V squared over R. Okay, so bila kita nak cari power, yang ni adalah PR. Yang ni pun kita kena guna VR. Kita tahu tak VR? Kita tahu tak VR? Tak tahu, sebab yang ini adalah yang 35 ni adalah VRMS. So kita tak tahu VR. So kalau kita tak tahu VR, kita guna formula lain. Ada lagi satu formula. Apa formula lagi satu? VRMS equal to V naught over square root 2. I squared over R. Yes, I squared R. Yes, very good. I squared R. Total I kita tahu tak? IR kita tahu kan, sebab IR ni sama je dengan, sebab dia adalah series circuit. So bila dia series circuit, current yang sama akan lalu semua. So kita gunalah formula yang ini, sebab VR kita tak tahu. So current adalah 0.20 squared darab dengan R148. Dapat berapa? 6.98. 6.98 unit Watt. Okay, very good. Okay, so ingat tau, kalau kita nak cari power, okay, kalau kita tak tahu VR, kita boleh guna I squared R, sebab I ni adalah I untuk semua. Okay, very good. Thank you Farhana.
Okay, untuk dia marks 1 mark for your substitution, 1 mark for your XC, 1 mark for your substitution, 1 mark for your XL, and then 1 markah untuk kita cari Z. Okay, 1 mark for your substitution here, 1 mark for your final answer. Tengok banyak gila markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah. Okay, untuk cari power, 1 mark for your substitution, 1 mark for your final answer. So total ada 9 markah untuk soalan nombor 9A. Okay, kalau awak faham, can you press star followed by berapa markah yang awak dapat? Okay, so kita teruskan Okay, very good everyone. Kita teruskan kepada soalan 9B. Okay, soalan 9B, a 450 ohm resistor is connected to a 25 ohm capacitor. So dia ada resistor, so this is your R, this is your C. Okay, this is your frequency. Okay, this is your VRMS. Okay, determine the power factor. So macam mana kita nak cari power factor? Heng Jing En? Yes, Miss. Okay, macam mana? How do we find the power factor? Find the capacitor inductance first. The inductive capacitor first. Yes, very good, very good. So kita cari C dulu. Okay, so XC is, what's the formula for XC? 1 over 2 pi f c. So Okay, it's very 1 good. over 2 pi 50 times 25 to the power of -6. Okay, very good. So XC dapat berapa? 127.32. 32 unit ohm. Okay, so that's for your XC. Okay, lepas dah cari XC, what should we do next? Find Z. Find for your total impedance. Okay, so Z equals to? 127.32 square plus 45 square. Okay, so kita buat R squared tambah dengan XC squared. Then we substitute in your value. So your R is 45 squared tambah dengan XC 127.32 squared. So what do you get for your Z? 135 ohm. 135 ohm. Alright, okay, very good. Okay, so now we have the XC, we have the Z. So how do we find for the power factor? So cos angle equals to R over Z. Okay, very good. Cos angle equals to R, cos phi equals to R over Z. So your R is 45 and your Z is 135. So dapat berapa power factor? 0.3332. Okay, very good. So this is your unit. This is your power factor without unit. Okay. So ingat tau, kalau dia minta power factor, it means they want cos phi. Kalau dia minta phase angle, then baru we shift cos. Okay, very good, Heng. That's for question number 1. Okay, next question number 2. Heng, can you continue? How do we find the average power? Power equals to VRMS square over Z. Okay, over Z. Okay, One so hun- VRMS 100. 100 square Okay, then bahagi over dengan Z 135. 135. So dapat berapa? 24.66. 24.66 watt. Okay, kejap let me just check one thing. Kejap give me 1 minute. Kejap 135. Macam tak dapat je. You dapat ke? Actually, I get 74.05. Correct. Sebab Miss tekan kalkulator pun Miss dapat yang tu juga. Kejap kalau R is 45. Kejap. Kejap VRMS average power delivered to the circuit. Kejap. VRMS. This is your VRMS. Average power delivered. Actually, it should be. We cannot use Z. We will use R. Sebab average power kan. Average power delivered. So kita akan guna VRMS over R. Okay, tapi Miss rasa the final answer tu ada salah. So your R is 45. So sepatutnya kita akan dapat
222.2 watt. Okay, boleh Heng? Boleh. Boleh Alright, ingat tau for average power kita akan guna resistance. Okay, very good, thank you. Yang lain kita ada tak sesiapa yang dapat 24.66? Miss, Yes, Yunusha? I used IRMS square R and I got the answer. P equals to? IRMS square R. Kejap sepatutnya yes, correct. Cannot. Betul. Cannot. Okay, tengok Okay, sorry, Miss salah. Okay, VRMS yang dia bagi ni, okay, VRMS yang dia bagi ni adalah VS, V supply. So kita tak boleh lah guna V supply tapi kita guna R. So we cannot use this. So bila kita tak ada VR, kita akan guna IRMSR. Okay, so IRMS. So you cari for your IRMS dulu kan, Venusha? Berapa you dapat IRMS? 0.74. So you which formula do you use? VRMS source equals to IRMS times impedance. Impedance, very good. Okay, correct. So VRMS is 100. So kita cari IRMS dulu. And then your impedance is 135. So kita akan dapat IRMS equals to, sorry again, berapa Venusha? 0.74 ampere. Okay, 0.74 ampere. Okay, sebab you need to remember kita tak boleh guna VS sebab VS tu untuk total. Sekarang kita nak cari untuk resistor sahaja. So yang sama antara mereka adalah current. So kita guna 0.74 square darab dengan resistor kita which is 45. So let me see if I get 0.74 square darab dengan 45. Okay, dapat. So dapat 24.66 watt. Sorry Miss putus salah tadi. So ingat tau kalau kita nak cari average power, kita kena guna sepatutnya kita guna VR. Okay, VR over R. Tapi now we don't have VR. So yang Miss salah tadi adalah Miss guna VS. I cannot use VS, I have to use VR. So kalau tak ada VR, kita carilah current sebab current mereka adalah sama. So dapatlah jawapan. Okay, thank you Venusha juga untuk for this question. Okay, so the marks would be given kat sini untuk cari XC satu markah, untuk cari Z satu substitution, satu final answer. Okay, and untuk find your cos phi, untuk cari average power, one substitution, one for final answer. So total 5 markah. Okay, so untuk average power again, substitution satu markah, final answer satu markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 marks. Untuk soalan 9B. Okay, can you write dekat chat box berapa markah yang awak dapat? Seorang je, yang lain dapat berapa? So, ke tak sempat buat lagi? Kau tak sempat buat then okay, so that's for soalan nombor 9, soalan nombor 9B. Okay, Miss teruskan kepada 10A. Okay, 10A. Alright, 10A dia bagi resistor. Okay, lepas tu dia bagi equation ni. Ni macam soalan tutup ada juga. Okay, an AC source has an output voltage. So ni formula untuk output voltage. The source is connected to a 120 ohm resistor. Calculate the RMS voltage. Okay, so macam mana kita nak calculate RMS voltage? Tadi kita stop dekat siapa? Mimi Syafiqah? Macam mana kita nak cari VRMS? VRMS equal to V0 over set 2. Set 2. Okay, so V0 kita berapa sekarang? 300. Very good, sebab so this is equals to V0 sin omega t. So V0 sebenarnya kita 300. So 300 bahagi dengan square root 2. So VRMS dapat berapa? 2.212 volt. Okay, so kita dah dapat VRMS. Okay, next question. Calculate the RMS current. Kita dah dapat VRMS. Macam mana kita nak cari current? VRMS equal to IRMS R.
I, RMS, R. Okay, very good. Sebab ni adalah R circuit. So, bila dia R circuit, kita boleh guna R lah. So, kita masukkan sahaja. So, VRMS kita adalah 212. IRMS kita tahu tak berapa. Kita nak cari IRMS. And R is 120. So, IRMS dapat berapa? 1.77 ampere. Okay, very good. Catat untuk IRMS. Okay, next one. Calculate the average power. Macam mana calculate average power? Apa formula untuk average power? P equal to I square R. Okay, P equals to I square R. Okay, very good. So, nilai I kita adalah 1.77 dan R is 120. Dapat berapa? 375 watt. 375 watt. Okay, very good. And last question, what is the RMS voltage if the frequency is double? Kalau dia doublekan frequency, what happens to the apa nilai RMS kita, VRMS? Macam mana nak buat dia? Saya tak buat, Miss. Kau tak buat. Okay. So what is the RMS voltage if the frequency is double? Okay, Miss nak tanya. Kalau Miss ubah frequency, R awak berubah tak? Berubah kot. Ya ke? Okay, ingat tak? Okay, kan kita ada XC. XC is 1 over 2 pi FC kan? Kalau XL, 2 pi FL. Kalau R ada kaitan dengan frekuensi ke tak ada? Tak ada. Tak ada. R memang R je. So kalau kita ubah frekuensi, R awak berubah tak? Tak. So bila R tak berubah, VRMS awak berubah tak? Remain same. Remain the same. Very good. Faham? Faham, Miss. Alright, okay, very good. Okay, remain the same. Alright, okay. So this is your answer untuk semua soalan nombor 10. Okay, thank you Mimi Syafiqah. Okay, so the marks, alright, 1 mark for substitution, 1 mark for final answer. Another one substitution, another one for final answer. Okay, another one kat sini substitution, final answer. With unit kalau tak ada unit tak ada markah. So yang ni remain the same, 1 markah. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 markah. Okay, so that's for soalan nombor 10A. Okay, can you write dekat chat box berapa markah yang awak dapat? Alright, okay. Okay, soalan 10A dah settle. Okay, soalan 10B. Okay, 10B. And AC source has a peak voltage. So, dia bagi V0 equals to 120 volt and frequency adalah 50 Hz. It's connected in series to a 900 ohm resistor. Okay, and 2.4 Henry inductor. And 10 microfarad capacitor. Calculate the impedance of the circuit. Miza? Yes, Miss. Okay, macam ni kita nak calculate impedance. Mula-mula saya cari dia punya XC dulu. Okay, apa formula XC? 1 over 2 pi FC. Alright, okay, very good. So 1 over 2 pi, frequency adalah 50, capacitance? 10 times 10 to the power of negative 6. Okay, very good. So XC dapat berapa? 318.3 ohm. 3.8.3 ohm. Okay, lepas tu next step. Dah dapat XC, next step kita buat apa? Saya cari XL. Okay, very good. So sebelum tu ini adalah circuit RCL. So bila circuit RCL dia ada capacitive inductance and also inductive reactance. Okay, so formula untuk XL adalah 2 pi FL. 2 pi FL. So 2 pi frequency adalah 50, L adalah 2.4 je. So dapat berapa? XL 753.9 ohm. 753.9 ohm. Okay, sekarang dia adalah RCL. So bila RCL awak kena identify your case. XC lagi besar ke XL lagi besar? XL lagi besar. Very good. So sekarang kita tahu XL is bigger than XC. So untuk cari impedance kita akan guna formula. Macam mana formula dia? R squared plus XL minus XC squared. Very good. XL minus XC squared. Lepas tu kita masukkan je lah nilai korang masukkan So Z dapat berapa?
999.87 ohm. 999.87 ohm. Okay, very good. So this one is for your impedance. Okay, next untuk phase angle, macam mana kita nak cari phase angle? Formula apa yang kita boleh guna untuk cari phase angle? Cos phi Equals to R over Z. yes, very good. Okay, so R adalah R kita berapa yang mana R 900 and the Z is 999.87. Shift cos dapat berapa? Cos phi phase angle equals to dapat tak? 900 bahagi 999.87. Shift cos answer bukan tak dapat. 25. Dapat ke? Oh, dapat ke? 25.8 ke Miss? Jawapannya 25.8 tapi bila tekan kalkulator nilai kita ni dapat. Saya shift cos terus dapat. Shift cos 900 bahagi dengan 999.87. Kejap. Kenapa Miss tak dapat Yang lain dapat tak? Dapat? Miss yang salah ke? So kalau korang dapat then okey lah kot. Misal tekan kalkulator kot. So semua dapat 25.8 ohm. Sorry, 25.8 degree. Dapat alright, okay. So that is the phase angle. Okay, lepas tu next untuk power factor. Ya Miza teruskan, sorry. Power factor? Miza 1, Miza 2. Okay, tak apa Miss teruskan Okay, so untuk power factor kita jangan coskan phi lah, kita ambil cos phi je, kita jangan shift cos. Okay, so akan dapat 0.9. Okay, so untuk your marks kita akan 1 mark for your XC, 1 mark for your XL, 1 mark untuk substitution for Z, 1 mark for your final answer, 1 mark for your phase angle, 1 mark for substitution, 1 mark for your power factor. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so total 7 marks. Okay, kalau korang faham, can you press star followed by 7 markah? Korang check tau yang tekan-tekan calculator ni sebab ni tak tekan calculator. So if korang tak dapat, you let me know, okay? Okay, total 7 markah. So dekat chat box, can you write berapa markah yang awak dapat? Okay, so kalau okay, kita teruskan to the next question. Soalan nombor 11. Okay, in an AC circuit, the supply voltage is given by, okay, ni adalah formula untuk supply voltage. Where V is in volts and the current ni adalah formula untuk current. Okay, tapi dia tak kata kat kita tau. Dia tak cakap kat kita ini adalah circuit apa. Okay, dia tak kata ni adalah circuit apa. Okay, tapi kita tengok dia adalah sine plus pi over 2. Okay, what is meant by the root mean squared value? Root mean squared value ni awak tulis je lah, ambil je lah ayat daripada handout So calculate the impedance of the circuit. Kejap, siapa yang belum kejap. Asyakirin dah ke tadi? Asyakirin dah ke? Macam belum ni rasa. Asyakirin? Dah madam. Dah miss. Dah So semua orang dah ke? Ada sesiapa yang belum, cepat mengaku. Semua orang dah. Okay, so semua orang dah, kita panggil Ainul balik lah. Ainul Mardia. Ya, Miss. Okay, macam mana nak calculate impedance of the circuit? Daripada equation ni kita tahu nilai apa. Yang 240 ni adalah nilai
Miss, yang ni 11A1 kan Miss? 11A2 impedance. 11A2. Saya cari nilai R. Saya guna V equal to IR. Saya cari R dulu. Okay. So V2 awak guna nilai apa? 240 V naught. Okay, so V naught. I naught ni adalah ni lah. So I naught. Okay, so sekarang kita tak tahu dia adalah circuit apa. Awak rasa dia circuit apa? Dia RC. Okay, tengok dia equation V dia, supply voltage dia ada tambah pi over 2. Equation apa yang VS dia ada tambah pi over 2? Pi. Maksudnya dia ahead. L. So, L. Yeah, so sebenarnya yang ni adalah L circuit. Okay, so actually this is an L circuit. Macam mana Miss tahu L circuit? Sebab sekarang voltage supply sama dengan VL. Sebab ini adalah equation untuk VL. Okay, dan voltage supply, dia kata supply voltage ni adalah yang ini. So yang ini sebenarnya adalah L circuit. Okay, so sebenarnya bila kita guna VRMS, kita bukan cari R, tapi kita cari XL. Tapi sebab maksudnya impedance sepatutnya total kan. Impedance sepatutnya adalah total resistance. Tapi dia saja tak nak bagi tahu awak yang dia adalah L circuit. So dia nak tengok awak tahu ke impedance ni merujuk kepada apa. So sebenarnya dia adalah XL. Okay, tapi kita tak guna VRMS. Kita guna V naught equals to I naught XL. So V naught adalah 240. I naught adalah 0.40. So XL dapat berapa? Miss kejap Miss, saya rasa yang ni saya salah lah Miss. Awak salah, okay tak apa. Kalau tekan kalkulator awak akan dapat 500 ohm. Tapi awak faham tak kenapa dia L circuit? Faham? Sekarang dah faham ya R circuit. Tak apa, soalan ni dia memang challenging sikit. Okay, so soalan nombor 2 settle. Okay, kita try buat sama-sama soalan nombor 3. So dia kata sketch the phasor diagram. So current kita ke mana? Current ke kanan. Current ke kanan. Okay, dan kita tahu dia adalah circuit L. So dia akan ada VL. VL ke mana? Ke atas. VL ke atas. Okay, very good. So VL ke atas. So this is your phasor diagram. And what circuit is it? Dia sebenarnya adalah L circuit. Dia saja je tak bagi option L circuit dekat sini. So dia macam you have to identify yourself lah. And sebenarnya dia adalah L circuit. Itu untuk soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 4 dia challenging sikit. So tak apa, Miss tunjuk. Okay, so calculate the instantaneous and maximum power dissipated in the circuit. Okay, so untuk instantaneous power, so P equals to VI. So instantaneous formula untuk instantaneous power untuk L circuit adalah kita akan guna formula P naught. Okay, P naught equals to sin 2, alamak Miss tak ingat lah. Kejap sin formula 2 sin sorry ada half sin 2 omega t. Okay, so this is the formula untuk tu. So awak substitute je nilai-nilai awak. So P naught sebenarnya adalah I naught darab dengan V naught. So 1/2 sin 2 omega t. Okay, so masukkanlah nilai-nilai awak tu. Okay, so I naught is 0.40. Okay, V naught is 240. 1/2 sin 2 omega adalah 5000 ni lah. Nampak tak omega? Sebab omega T kan. So omega kita sebenarnya adalah 5000 T. So P awak akan jadi 57.6 sin 1000 T. Macam tu sin kat sini ada 2. Okay, so dia akan jadi sin 1000 T. So this is your formula untuk instantaneous power. So awak masukkan je nilai omega dengan nilai T. Okay, so awak akan dapatlah jawapan awak. Okay, so this is the equation untuk instantaneous power. So kalau maximum power, lepas tu dia minta maximum power. So kita tahu maximum power P naught equals to V naught darab dengan I naught. So V naught is 240. I naught is 0.480. So you press your calculator, you would get maximum power is 57.6 watt. Okay, so Miss rasa yang instantaneous power ni korang akan struggle sikit. Okay, but don't worry, kita doa tak kelar lah waktu exam. Tapi basically ni formula dia je, awak masukkan je. Omega is this one. Sebab ni kan V equals to V naught,
sin omega T kan. So omega is 5,000. So masukkanlah 2 darab dengan 5,000. Lepas tu ada T. Lepas tu awak bahagi 2. So dia akan jadi 1,000 lah. Okay, so that is your formula untuk soalan nombor 11. Okay, so your marks, 1 markah untuk awak explain 1 markah untuk awak explain, 1 markah, 1 mark untuk you explain what is VRMS. Okay, 1 mark for your substitution dekat sini, 1 mark for your final answer, 1 mark for your phasor diagram, 1 mark for identifying your circuit, 1 mark for substitution here, 1 mark for final answer, 1 more mark for substitution and 1 more mark for final answer. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 marks untuk soalan nombor 11A. Okay, sebelum diteruskan, can you press star followed by berapa markah yang awak dapat? Kau tak faham cakap tau. Miss, Hmm. yang 11A2 tadi tu kan, boleh ke guna VS equal to IZ? Boleh, can. Kalau instead of tulis XL, awak tulis Z pun boleh juga. Oh, okay. Thank you, Miss. Alright, welcome. Okay, tulis berapa markah awak dapat dekat chat box. Okay, Miss teruskan kepada soalan nombor 11B. Okay, a resistor 6 ohm. Okay, ni resistor dia, capacitor dia, okay, and inductor dia are connected in series. Ni frekuensi dia, ni peak voltage dia. Okay, calculate the total impedance. Haziq, macam nak calculate total impedance dia? Haziq? Ya, Miss. Macam mana nak calculate total impedance of the circuit? Macam mana kita nak cari Z? Sekarang dia adalah circuit apa? Dia sikit L je. RLC. RCL. Okay, very good. So dia adalah circuit RCL. So bila dia circuit RCL, so maksudnya bila circuit RCL dia akan ada R, dia akan ada XC, dia akan ada XL. So kita kena cari satu-satu dululah. So R kita dah tahu, macam mana kita nak cari XC? XC equal to XL kan? Kalau yang itu, kalau dia resonance. Kalau dia bukan resonance, apa formula XC? XC equals to 1 over 2 pi FC. 2 pi FC, very good. So 1 over 2, frekuensi adalah 50. Capacitance awak adalah 3,000 times 10 to the power of negative 6. XC dapat berapa? Sekejap. Okay, tak apa. Kejap Soalan nombor berapa tadi? Soalan nombor 11. 11B. XC sepatutnya dapat 1.06 ohm. Okay, untuk XL pula, macam nak cari XL, Haziq? XL? Kalau guna V equals to I XL boleh? Sebab kita tak ada VL. Kalau nak guna contoh nak guna V equals to I XL, yang ini awak kena guna VL. Tapi kita tak ada VL. So kita tak boleh guna yang tu. So kita kena guna formula untuk cari XL. So apa formula untuk cari XL? 2 pi FL. Yes, very good. 2 pi FL. So 2 pi, frekuensi adalah 50. L adalah 5 millihenry times 10 to the power of negative 3. XL dapat berapa? Dapat tak 1.57 ohm? Dapat, Miss. Alright, okay. So sekarang bila dia circuit RCL, awak kena identify sama ada XC lagi besar ke XL lagi besar. So untuk kes kita yang ni, XC lagi besar ke XL lagi besar? XL. So kita tahu dia sebenarnya adalah XL lagi besar daripada XC. So bila XL lagi besar daripada XC, formula Z kita akan jadi Z equals to R squared tambah dengan kita ambil yang nilai lagi besar. Mana lagi besar? XL kan? So XL. XL tolak dengan XC.
XC squared. Square. So kita masukkan nilai, kita akan dapat Z equals to 6.02 ohm. So dapatlah total impedance. Okay, faham tak Aziz? Okay, last one untuk soalan nombor 2. Resonance frequency. So dia nak kita cari FR. Apa formula FR? FR equals to 1 over 2 pi square root LC. Okay, very good. So kita masukkan je lah nilai 1 over 2 pi. L kita adalah 5 times 10 to the power of negative 3. C is the capacitance. Capacitance is 3000 times 10 to the power of negative 6. So FR, bila you press your calculator, awak akan dapat 41.1 Hertz. Okay, very good. Thank you Aziz. Alright. So markah dia 1 mark for your XC, 1 mark for your XL, 1 mark for your substitution. The board sebetulnya kan 1 mark for your final answer. 1 more mark untuk cari FR. Final answer untuk FR. So total 1, 2, 3, total 6 markah. Okay, untuk soalan nombor 11B. Okay, can you press star followed by berapa markah yang awak dapat? Alright, okay, very good. So yang itu adalah soalan 11B. Okay, sebelum diteruskan kepada soalan nombor 12, ada apa-apa soalan tak yang specifically korang nak Miss discuss? Sebab tak sempat Miss nak discuss semua. Ada tak any question yang korang nak Miss discuss soalan tu? So you write nombor soalan tu dekat chat box. Kalau tak ada, nanti Miss teruskan to the next one je. Okay, Miss bagi 1 minit tulis dekat chat box soalan mana yang korang nak Miss discuss next. Soalan nombor 17A. Alright, okay, kita pergi ke 17 lah. 17. Sekejap ya. 7. Allah, kejap. Tujuh A. Alright, okay. Kejap 17A. Alright, so an electric motor with resistance. So dia bagi resistance and also dia bagi inductor. So this is your R and L. It's connected to a 60 Hz AC generator. So this is your frequency lah. Determine the power factor of this circuit. Okay, untuk kita cari power factor. Untuk kita cari power factor, first kita identify dulu dia adalah circuit apa. So kita tahu dia adalah RL circuit. Okay, so bila dia RL circuit, okay, apa formula untuk power factor? Hazika? Apa formula untuk power factor? I square R over I square Z. I squared R. Okay, very good. So cos phi equals to I squared R over I squared Z. So dia adalah series. So R, I dengan I ni boleh cancel lah. So kita boleh dapat cos phi equals to R over Z. Okay. R kita dah tahu tapi Z kita tak tahu. Okay, Z kita tak tahu. So kita kena cari dulu XL. So apa formula, macam mana kita nak cari XL? Aminsha? Macam mana nak cari XL? Punya XL equal to 2 pi SL. Okay, very good. So 2 pi, so frequency kita is 60. L adalah 53 times 10 to the power of negative 3. So when you press your calculator, you akan dapat XL equals to 19.98 ohm. Okay, so kita dah tahu XL. Tapi sekarang kita nak cari Z. So macam mana kita nak cari Z? Alia Mashita? Ya, Miss nak cari Z. Z equals to? VS over I. VS over I. Tapi kita tak tahu VS. Selain VS over I, apa lagi yang kita boleh guna? XL dengan R kita dah tahu. R square root R square plus XL minus tak. Itu je. Tambah XL sebab dia bukan RCL. So dia XL je.
Okay, so kita masukkan je nilai. So R is 15 ohm tambah dengan XL is 19.98 ohm. So you press your calculator and you would get Z. Okay, awak akan dapat Z equals to 24.98 ohm. Lepas dah dapat Z, barulah kita masuk balik dalam ni. Okay, so dia nak power factor. So R is 15 bahagi dengan Z which is 24.98. So sepatutnya dapat tak 15 bahagi 24.98. So dapatlah kosong. Dapat 0.60. So this is the answer untuk power factor 17A. Ainul okay? Okay, Miss. Alright. Okay, ada soalan lagi tak yang korang nak Miss discuss? Cepat pilih soalan. Tulis je dekat chat box korang nak Miss discuss soalan apa. Ciu ada tak? Ciu ada soalan tak yang nak Miss discuss? Tak ada, Miss. Tak ada. Venusha? Venusha, any questions? No, Miss. Tak ada juga. Akila? Tak sure. Tak sure. Cik tengok. Miss rasa Miss nak discuss soalan nombor ni kot. Soalan nombor 20. Miss tak sure korang tahu tak macam nak lukis graf ni. Okay, kejap kita tengok soalan nombor 20. Soalan nombor 20 ni dia lain sikit. Okay, so soalan nombor 20. Okay, dia instead of bagi apa-apa, dia kali ni dia bagi kita apa nama ni impedance diagram. Okay, dia bagi kita impedance diagram, lepas tu dia bagi kita angle kat sini. So dia nak kita determine the resistor. So dia nak kita cari R dekat sini. Okay, tapi dia bagi inductor, frequency, dan dia bagi voltage. So kita kena cari dulu XL. Okay, so kita nak cari, sebenarnya apa yang kita nak cari adalah kita nak cari R. Okay, so XL, so you have to find dulu lah. So Miss tunjuk dekat bawah ni Okay, Miss tunjuk kat bawah ni. So untuk XL kita cari dulu 2 pi F L. Okay, dan kita masukkan nilai, dapatlah XL. Okay, lepas tu kita nak cari angle, kita nak cari tangent theta. XL bahagi dengan R. Okay, so kita akan guna tangent theta. XL bahagi dengan R. So tangent 35. Okay, tangent 35 akan equals to XL bahagi dengan R. Okay, so kita akan dapat R. Lepas dah dapat R, kita dah settle lah soalan nombor 1. Lepas tu dia nak pick voltage. So yang dia bagi sekarang, yang dia bagi ini adalah VRMS. So untuk cari V0 kita guna formula yang biasalah, dapatlah VRMS. Okay, lepas tu soalan nombor 3 dia nak kita cari average power. So untuk kita cari average power, kita kena cari current dulu. Untuk kita cari current, kita kena tahu Z. So you have to use this formula untuk dapatkan Z. So dapatlah current. Lepas dah dapat current, barulah kita guna formula P equals to I square R, dapatlah average power. Itu untuk soalan nombor 20. Lepas tu untuk B, if the resistor is removed from the circuit, draw the variation of current and voltage against time. So bila resistor dah dibawa keluar, sekarang dia adalah circuit RL. Okay, bila resistor dah bawa keluar, dia jadi L circuit. So dia akan jadi L circuit. So dia nak kita lukis graf. So untuk kita lukis graf, kita lukis dululah. Kita lukis dulu kita punya ni. So yang ini kita akan ada V, sama ada awak nak guna V ataupun awak nak guna current, dua-dua boleh. Okay, pasal awak guna time. Okay, so kita akan lukis dulu. Kita akan lukis dulu untuk current. So we know current is a sine graph. So bila dia sine graph, dia akan jadi graph bentuk sine. Okay, lepas tu kita tahu VL. VL adalah graph positive cos. Okay, kalau if you remember, dia adalah graph positive cos. So yang warna merah ni adalah untuk current. Lepas tu Miss tukar warna, Miss guna warna purple. Lepas tu untuk VL, Miss akan guna positive cos. So bila positive cos, graph kita jadi macam ni. Okay, so yang warna purple ni adalah graf untuk VL sebab dia adalah positive cos. Sebab dia kan ke atas. So bila VL ke atas, dia adalah positive cos. So this how kita akan lukis graf untuk VL and also current. Okay, so kadang-kadang daripada phasor diagram, sebab phasor diagram kita tahu yang ke atas ni adalah positive cos, yang ke bawah ini adalah negative cos, yang kat sini is sign, positive sign, kat sini is negative sign.
Okay, so bila VI kita ke atas, dia adalah graph positive cost. So this is how you draw the graph lah untuk untuk VL and also untuk current. Okay, I'm going to stop recording kejap.